Baik, tajuk utama N5 edisi hari ini. Penduduk 5 negeri di Saran siap sedia hadapi cuaca tidak menentu hingga Mac. Ombak besar, 4 sekolah di Mersing Johor tidak mulakan sesi persekolahan 2017. Syarat wajib pemandu bas kedua, kerajaan sedia dengar bantahan. Baik, salam hormat dan salam sejahtera. 1 Januari 2017 bersama dengan saya, Redwin Robin. Dan seperti biasa, untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini, kita akan terus berlintas langsung dari Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja, di Perak bersama dengan Muhammad Nasrik Muhammad Nisara, dan turut bersiaran RTM Negeri Sembilan bersama dengan Muhammad Sofian Mansur, juga Sabah bersama dengan Inisia Daulus. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di N5. Berdasarkan ramalan cuaca hujan lebat yang boleh mengakibatkan banjir, Timbalan Perdana Menteri menyarankan penduduk di 5 negeri untuk bersiap sedia menghadapi cuaca yang tidak menentu bermula bulan ini hingga Mac. Justru Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut meminta semua pihak terutama penduduk di kawasan berisiko serta agensi-agensi terlibat bersiap siaga sepenuhnya. Beliau berkata demikian ketika berucap selepas melawat penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Lanas Jeli Kelantan. Turut kelihatan hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim. Dalam lawatan ini, beliau meluangkan masa bertemu penduduk terjejas banjir dan bertanya khabar mengenai keadaan mereka. Di pusat pemindahan ini terdapat 196 penduduk terjejas yang dipindahkan pada tengah hari semalam. Baik, ke laporan selanjutnya, susulan fenomena banjir yang melanda Kelantan dan Terengganu, Kedah terus mengambil langkah berjaga-jaga dan bersiap siaga sekiranya situasi sama melanda negeri itu. Justru semua pejabat daerah telah diarah mengenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko dinaiki air. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah berkata, arahan dikeluarkan memandangkan beberapa sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Antara kawasan dikenal pasti sering berlaku banjir adalah daerah Baling, Sik dan Padang Terap. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pula telah memastikan bekalan makanan mencukupi bagi menampung keperluan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan. Selalunya banjir dia akan bermula di situ. Tapi persediaan kita bukan saja di kawasan tersebut, tapi di seluruh negeri kita telah mengarahkan semua pejabat-pejabat daerah dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk siap sedia termasuklah JPAM. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Mergong Alustar untuk meninjau pendaftaran serta kemasukan murid tahun 1 yang memulakan sesi persekolahan 2017 bermula hari ini. Paras air yang meningkat secara mendadak dan tidak dijangka mengakibatkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa lokasi lewat tiba. Timbalan Pengerusi-Pengurusan Bencana Negara Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim memberitahu situasi berkenaan bagaimanapun dapat diatasi sebaik mungkin. Dan mereka bisa siaga. Jadi kalaupun mungkin semasa itu kita berada di situ melihat keadaan itu berlaku, tetapi selepas itu kita lihat kehadiran mereka telah berjaya untuk membawa mangsa ke pusat perpindahan dan sebagainya. Beliau berkata demikian di lapangan terbang Sultan Ismail Petra LTSIP Pengkalan Cepa malam tadi. Dalam pada itu difahamkan bekalan makanan mencukupi dan telah disediakan lebih awal menerusi pangkalan hadapan yang diwujudkan di beberapa kawasan strategik. Datuk Seri Dr. Syahidan turut menasihati ibu bapa dan orang awam agar lebih berhati-hati pada musim tengkujuh serta mengawasi pergerakan anak masing-masing. Sejak semalam, Kelantan dan Terengganu mula dilanda banjir dengan ribuan penduduk terjejas dipindahkan sehingga menyebabkan beberapa sekolah tidak dapat memulakan sesi persekolahan yang bermula hari ini. Keadaan banjir di Kelantan semakin pulih dengan angka penduduk yang dibenarkan pulang dan pusat pembinaan penduduk terjejas banjir yang masih dibuka kini mencatatkan penurunan.
Sebanyak 308 keluarga dengan 1,130 penduduk terjejas masih berada di pusat pemindahan sementara setakat pukul 4 petang tadi, berbanding 506 keluarga dengan 1,824 mangsa setakat pagi tadi. Walau bagaimanapun, di Machang, pusat pemindahan pertama dibuka pada pukul 3.42 petang di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Si Pei Hua Ulusat dengan 13 keluarga dipindahkan menjadikan 57 mangsa keseluruhan. Dan juga situasi banjir di Jeli pula pada sebelah pagi beransur baik apabila angka penduduk terjejas di pusat-pusat pemindahan semakin berkurangan. Setakat 11 pagi tadi, 666 penduduk berada di 4 pusat pemindahan sementara di jajahan itu, menurun berbanding 1,223 penduduk semalam. Penduduk yang ditemui mengakui paras air naik mendadak sehingga memaksa mereka untuk berpindah awal bagi mengelak sebarang insiden yang lebih buruk. Air ke rumah tu dapur saya kat pinggir. Depan tu kalau tu. Jadi pindah awal tu. Pindah awal tu bagi tak tidur tu. Bagi ni air tu. Kereta saja ni pindah air tak ada, air ada. Cuma tu nak tidur tu rumah air ada. Sebab air mendadak, saya pun ada nak simpan bagi. Masih sikit-sikit lah, mana sempat tu saya akak-akak tu. Mau air naik-naik, saya pun pindah lah. Sini sekolah memang tempat sini lah. Nak tahu pun. Tapi tahun lepas tu tak ada lah tahun ni air naik. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut memberi jaminan bekalan keperluan asas bagi kegunaan penduduk mencukupi. Pegawai JKM Jeli, Saiful Nizam Muhammad Nur menjelaskan, pihaknya sentiasa memantau bekalan keperluan dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Yang kita dah bagi di pusat-pusat ni, pertama sekali dari segi bekalan makanan lah. Contohnya macam beras, sardin, gula, biskut dan sebagainya lah. Lepas tu yang barang-barang keperluan lain macam tikar, toto, sleeping mat, tu pun kita dah buat agihan daripada semalam lagi lah secara berperingkat-peringkat. Sementara itu, Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Jeli, Ahmad Suhaizi Ahmad Suhaimi memaklumkan pihaknya tetap mengambil langkah berjaga-jaga untuk sebarang kemungkinan berikutan hujan lebat masih turun sekitar Jeli. Sehingga kini operasi menyelamat termasuk memindahkan penduduk terjejas bersama agensi berkaitan berjalan lancar. Angka penduduk terjejas banjir di Terengganu menurun kepada 3,281 orang berbanding 4,062 pagi tadi. Sehingga 4 petang tadi, 1,035 keluarga masih ditempatkan di 43 pusat pemindahan yang dibuka di 6 daerah. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Cik Adam Rahman, Pulau Terengganu masih mencatatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas melibatkan 1,845 yang ditempatkan di 16 pusat pemindahan. Kemaman pula menunjukkan penurunan 463 penduduk berbanding 513 pagi tadi. Di Marang, sedikit peningkatan dicatat iaitu 535 penduduk terjejas berbanding 493 orang pagi tadi. Cuaca yang semakin baik di Setiu membolehkan lebih 200 penduduk pulang ke kediaman masing-masing, menjadikan hanya 22 penduduk sahaja masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Bukit Nenas dan Dewan Sivik Sungai Tong. Manakala di Dungun, masih kekal 117 penduduk ditempatkan di 3 pusat pemindahan. Sementara di Besut, pusat pemindahan telah ditutup sepenuhnya. Bagaimanapun, Sekolah Kebangsaan Ajil Hulu Terengganu tetap meneruskan sesi persekolahan seperti biasa walaupun sekolah berkenaan sepatutnya ditutup akibat banjir. Sehubungan dengan itu, Adiun Ajil Ghazali Taib memuji pengurusan sekolah yang dibantu pejabat pendidikan daerah. Keadaan banjir mulai agak reda. Kita dapati dengan bantuan banyak pihak dan sistem saliran yang diurus oleh pihak JPS menyebabkan sekolah ini hari ini boleh kembali beroperasi seperti biasa. Jadi kita syukur Alhamdulillah kerana sistem pembelajaran tidak terganggu. Operasi sekolah boleh berjalan seperti biasa. 72 pelajar tahun 1 mendaftar di sekolah berkenaan seawal 7.30 pagi. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu, Syarafuddin Ali Hussein memberitahu
25 sekolah rendah dan menengah di negeri itu terpaksa ditutup akibat banjir. Lebih 3,760 murid dan pelajar serta 650 guru tidak hadir selepas sekolah masing-masing ditenggelami air dan laluan terputus hubungan. Serentak dengan situasi itu juga, guru dan kaki tangan sekolah terlibat diminta melaporkan kehadiran walaupun keadaan sekolah belum boleh digunakan lagi. Malah ada sekolah di pulau-pulau peranginan tidak terjejas walaupun pengangkutan air agak sukar kerana gelombang besar. Kita minta pada guru dan juga AKP ataupun anggota sokongan ini mereka melaporkan diri di sekolah-sekolah yang berdekatan. Dan alhamdulillah sebenarnya Pulau Perhentian dan juga Pulau Redang juga dapat dibuka hari ini. Walaupun guru-guru tidak dapat pergi daripada darat tidak boleh pergi, tapi kita dah ada guru AKP yang berada di sekolah sana di Pulau Perhentian dan Pulau Redang, maka mereka akan beroperasi seperti mana yang sepatutnya. Sekolah yang ditutup hanya untuk 1 hari sahaja memandangkan keadaan cuaca di beberapa kawasan semakin baik. Kementerian Pendidikan bakal mengumumkan sama ada sekolah terlibat banjir akan dikenakan ganti hari persekolahan atau sebaliknya. Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan merupakan 4 negeri yang memulakan sesi persekolahan 2017 hari ini. Bagaimanapun, 4 sekolah rendah di 4 pulau dekat Mersing, Johor tidak dapat memulakan sesi persekolahan ekoran fenomena ombak besar. Pengarah Pendidikan Negeri Syaharuddin Sharif ketika memaklumkan mengenai perkembangan itu menjelaskan 36 guru di 4 sekolah berkenaan tidak dapat pulang selepas ombak mencecah ketinggian 3 meter mengakibatkan bot-bot kecil dilarang beroperasi. Cuma ada sekolah di kawasan pulau di mana guru-guru besarnya semua tak dapat pergi ke pulau. Jadi pada hari ini ada 4 buah pulau, 4 sekolah rendah, iaitu Pulau Aur, Pulau Tinggi, Pulau Sibu, Pulau Pemanggil. Kesemuanya itu tak dapat beroperasi lah sekolahnya. Beliau menyatakan perkembangan itu selepas merasmikan hari pertama pembukaan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintex di Pasir Gudang, Johor. Sesi persekolahan di negeri ini telah menerima kemasukan 56,702 murid darjah 1 di 906 sekolah di seluruh Johor. Angka itu mencatatkan peningkatan sebanyak 1,891 orang berbanding 54,811 murid tahun lepas. Dalam pada itu, seramai 52,672 murid tingkatan 1 mendaftar di 276 sekolah menengah tahun ini berbanding 45,268 murid tahun lalu. Tahun ini, 2 sekolah baru dibuka iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintex di Pasir Gudang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Batu di Kulai. Johor juga mempunyai 18 sekolah amanah, 19 sekolah transformasi serta 110 sekolah model pendidikan abad ke-21. Angkatan Tentera Darat terus bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir di Sarawak serta gejala dadah dan judi dilapor semakin serius di Limbang, antara laporan dari Sarawak untuk edisi hari ini. Perinciannya kita terus saja bersama dengan Damia Cassandra Manja di RTM Kuching. Silakan Damia. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Angkatan Tentera Darat ATM sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir di negeri ini. Panglima Wilayah Timur, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Mokhtar berkata, malah ketika ini pasukan itu sentiasa memantau keadaan serta berhubung dengan pusat penyelarasan banjir di setiap daerah. Katanya, antara tugas utama pasukan itu ialah memudahkan proses pemindahan penduduk terjejas banjir selain menyediakan makanan bagi mereka yang ditempatkan di pusat pemindahan. Lazimnya, bila kita dapat sumbangan dalam berbagai bentuk, semuanya adalah bentuk bahan mentah. Dan kami yang berkemampuan untuk membuat masak di medan dan sebagainya. Setakat ini, itulah merupakan responder pertama kami selain daripada membantu mangsa, ialah untuk menyediakan makanan bukan saja kepada yang mangsa berpindah, itu juga kepada petugas-petugas yang bertugas pada keadaan bencana dan sebagainya. Selain itu katanya, pergerakan aset juga telah dipersiap bagi membantu agensi-agensi lain sekiranya diperlukan. Beliau ditemui RTM di Wisma Pewira, Kem Muara Tuang, Kuching.
Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zaki Mokhtar berkata, pasukan itu akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan keselamatan Sarawak dan Sabah akan terus terpelihara. Banyak telah kita hadapi, banyak cabaran kita hadapi pada 2016. Alhamdulillah, semuanya telah dapat dilaksanakan jayanya di sebalik penugasan kami yang kami laksanakan pada setiap hari dan sebagainya. Jelasnya, kesemua cabaran yang dihadapi tahun lepas dapat dilaksana dan ditangani dengan sebaiknya. Ini hasil kerjasama dan sokongan kerajaan negeri dan setiap agensi yang terlibat. Pemain industri pelancongan di Cebu diseru supaya meningkatkan mutu perkhidmatan dan kreatif dalam menawarkan produk pelancongan mereka bagi memastikan kejayaan tahun melawat Cebu tahun ini. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Wong Sung Koh berkata, kerjasama kukuh dalam kalangan rakyat juga penting bagi memastikan kejayaan untuk meletakkan bandar Cebu dalam peta pelancongan negara sekaligus mampu menjana ekonomi penduduk tempatan. Beliau juga berharap penduduk Cebu mengambil peluang di saat kejatuhan nilai ringgit untuk menarik lebih ramai pelancong dari negara yang mempunyai mata wang yang lebih kukuh untuk berkunjung ke Cebu. Beliau berucap merasmikan tahun melawat Cebu di dataran Cebu. Dalam pada itu, Cebu menawarkan pelbagai lokasi menarik untuk dilawati termasuk tapak dan bangunan bersejarah. Malah tahun ini pelbagai acara baharu diperkenalkan bagi melengkapkan acara-acara tahunan sedia ada. Ini termasuk larian Menara Sanyan, Cebu Marathon, kejohanan Bot Laju Kawalan Jauh Borneo, Festival Seni Jalanan Cebu, Konvensyen Kesenian. Acara tahunan lain ialah Festival Kebudayaan Borneo, Cebu Bike Week dan Festival Tanglong dan Makanan. Penularan gejala dadah dan judi cyber yang dilaporkan di daerah Limbang yang semakin meningkat memerlukan pemerhatian segera. Menurut Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah, aduan yang diterima seharusnya tidak dipandang sambil lewa. Katanya, gejala negatif ini perlu diperangi habis-habisan kerana membabitkan generasi muda yang menjadi aset kepada pembangunan negara. Beliau berucap pada majlis sambutan Malam Ambang Tahun Baru 2017 di Limbang. Haji Hasbi juga berharap tahun baru ini akan lebih banyak lagi pembangunan dari segi fizikal, modal insan dan ekonomi dilaksana dan dinikmati rakyat di daerah itu. Malah katanya pembangunan yang dinikmati pada tahun sebelumnya akan terus dimanfaatkan dan diteruskan demi kepentingan rakyat. Penglibatan dalam aktiviti sukan dan riadah bukan sahaja melahirkan masyarakat yang lebih sihat tetapi juga mendukung usaha kerajaan ke arah membudayakan kehidupan sihat. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, aktiviti ini juga dilihat mampu memupuk perpaduan dan kesejahteraan dalam kalangan rakyat. Beliau memberitahu demikian ketika mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg merasmikan larian ambang Tahun Baru Anjuran Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah Kuching di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Abang Abdul Wahab memuji usaha Pertubuhan Anak Seni Bandar Shah dalam penganjuran aktiviti seumpama itu untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan dalam kalangan penduduk. Seramai lebih 350 peserta dari Kuching, Serian, Sri Aman dan Miri menyertai program larian itu. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali kepada Radwin di Angkasa Puri. Silakan Radwin. Baik, terima kasih Damian untuk laporannya dari RTM Kuching. Usah timbulkan keraguan serta kebencian orang ramai terhadap mereka yang melaksanakan ibadah haji melalui program khas Haji Perdana Menteri Yayasan Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB tidak mendapat haji yang mabrur. Sebaliknya, bekas Tun Dr. Mahathir Mohamad disaran berhenti daripada terus membuat fitnah dan dakwaan tidak berasas tersebut. Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria menasihatkan Tun Dr. Mahathir agar menghentikan sebarang tindakan yang boleh menimbulkan kemarahan dan perpecahan orang Islam. Dakwaan tersebut merupakan satu penghinaan kepada kerajaan memandangkan program itu terbukti berjaya membawa ramai masyarakat Islam ke Tanah Suci. Kerana yang mampu tak mampu itu hak Allah SWT. Yang menerima dan menolak haji itu hak Allah SWT. Kenapa kita nak ambil hak Tuhan? Dan kita merisaukan, memberikan keraguan kepada rakyat yang telah menerima, yang telah melaksanakan haji, yang telah bersusah payah melaksanakan haji.
Kenapa kita menimbulkan keraguan kepada orang tu? Sedangkan orang tu pergi dengan bersusah payah dan dapat melakukan dengan penuh keikhlasan, tiba-tiba kita penghukum tidak sah, tidak diterima, tidak mabrur. Apa hak kita nak kata? Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM itu membuat dakwaan berkenaan sewaktu berceramah di Taman Wiramergong Alusta Kedah baru-baru ini. Haji yang tidak mabrur itu berpunca daripada duit penajaan program tersebut yang kononnya haram. Manusia hanya sekadar berusaha. Ya. Kalau selagi dia dapat daripada wang yang halal, tak ada masalah. Dia tahu itu pemberian kerajaan. Atau yang dia tahu pemberian daripada kerajaan. Pemberian daripada kerajaan, ada sesuatu yang halal. Maka dia pergi. Dia buat dengan betul baik. Maka Allah SWT bagi dia haji mabrur. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai memaklumkan kesediaan kerajaan mendengar bantahan pengusaha bas ekspres yang tidak bersetuju dengan syarat mewajibkan pemandu bas kedua bagi perjalanan melebihi 4 jam atau 300 km. Bagaimanapun ditegaskan bantahan itu mesti disertakan dengan cadangan serta pandangan bersesuaian yang boleh menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan raya. Kerajaan tidak sewenang-wenang mengenakan peraturan ataupun menyusahkan pengusaha-pengusaha bas. Tapi kerajaan untuk menjaga keselamatan orang ramai dan penumpang. Sebab itu kita adakan peraturan ini kerana ini adalah mengikut peraturan yang dipraktikkan. Is a norm yang telah dipraktikkan di serata dunia. Sementara itu, Datuk Seri Leo Tiong Lai turut memberitahu perbincangan bersama untuk menggantung permit syarikat bas jika tiada pemandu kedua disediakan akan diadakan antaranya dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Selain itu, Kementerian Pengangkutan juga akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dalam mengadakan latihan khusus pada pemandu-pemandu bas baharu bagi melahirkan pemandu profesional dan berpengetahuan teknikal dalam pengendalian bas ekspres. Beliau sebelum itu merasmikan Majlis Sambutan Tahun Melawat Pahang 2017 di Plaza Tol Bentong, Pahang. Majlis Perbandaran Kelang MPK bakal pendubuhkan pasukan siasatan dalaman bagi menyiasat insiden letupan bunga api yang mengakibatkan 10 pengunjung cedera dengan 3 daripada mereka melecur teruk. Yang dipertuannya, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata pihaknya juga bakal menanggung kos rawatan mangsa yang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah sebagai pesakit luar. Beliau memaklumkan perkara itu dalam satu penyataan. MPK merupakan penganjur Festa Gegar Kelang 2016 yang berlangsung pada 30 Disember hingga hari ini. 14 orang terdiri daripada 4 kanak-kanak dan 10 dewasa melecur akibat terkena letupan bunga api itu. Difahamkan bunga api tersebut meletup sebelum berada di udara. Langkah keselamatan diutamakan sepanjang program itu yang dihadiri kira-kira 15,000 orang. 2016 menjadi lipatan sejarah dan lembaran 2017 menjadi harapan bukan sahaja individu tetapi juga negara untuk memasuki era negara maju. Justru itu, Negeri Sembilan nyatakan komitmen untuk terus memberi tumpuan kepada pembangunan bandar sebagai asas pengukuhan ekonomi dan perancangan untuk desa sebagai pusat ilmu serta lokasi selesa untuk didiami. Laporan itu antara berita bagi lintas langsung Negeri Sembilan dan Muhammad Sufian Mansur telah pun bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan Sufian. TV3 Angkasa Puri, terima kasih. Kerajaan negeri bersedia memberi perhatian khusus sepanjang 2017 merangkumi pelbagai aspek. Farhana Nabila Zakaria berkesempatan menemu bual Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan yang telah bersedia meneruskan agenda pembangunan untuk rakyat di negeri ini. Kepimpinan kerajaan negeri telah bersiap sedia menambah baik terutamanya kemudahan jalan raya. Ini memandangkan setiap kali cuti hujung minggu, cuti umum maupun perayaan akan berlakunya peningkatan angka pengguna jalan raya terutamanya di Seremban. Serentak dengan itu juga, Datuk Seri Muhammad menjelaskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11, laluan Seremban Kuala Pilah diberi keutamaan selain lebuhraya KLIA Seremban dan lebuhraya KLIA ke Port Dickson. Ada 2-3 batang highway baru. Highway daripada KLIA ke Seremban akan dimulakan tak lama lagi.
Tinggal nak buatkan dia punya acquisition tanah saja. Dia punya jajaran kita dah setuju. Kita nak hidupkan satu kawasan pembangunan baru. Kita nak buat highway baru, kita cadangkan untuk buat daripada KLIA ke Port Dickson. Kita nak hidupkan, nak bawa kereta api daripada KLIA sampai ke Port Dickson. Macam-macam kita buat. Ya? Dan juga highway-highway baru yang dapat melengkapkan jalan-jalan setia ada. Kita nak sambung jalan yang dipanggil sebagai the missing link, iaitu jalan highway plus Kuala Lumpur ke selatan dan juga lekas Kajang Seremban, tapi tak bercantum. Projek berkenaan bakal memberi nafas baru dalam inisiatif mengurangkan kesesakan dan menarik pelabur ke Negeri Sembilan. Datuk Seri Muhammad turut menjelaskan apabila semua kemudahan ini terlaksana, menyaksikan projek The Greater Klang Valley berjaya direalisasikan. Bukan sahaja kemudahan infrastruktur yang bakal dinaik taraf, kerajaan negeri juga menetapkan bermula tahun ini, masyarakat di Negeri Sembilan tidak akan dibebankan dengan kempen tanpa beg plastik dalam urusan membeli belah. Mengambil langkah di luar kota, alternatif kerajaan negeri adalah dengan mendidik rakyat mengamalkan kitar semula supaya alam sekitar dapat terus dijaga serta terpelihara. Saya nak educate our people dan kita akan buat cara supaya recycle. Ya, saya harap orang Negeri Sembilan jayakan program recycle kita. Jayakan program pengasihan sampah. Kerana kita dah ada pusat pelupuan sampah moden di Tanah Merah. Okey? Ya. Jadi kalau kita asingkan lebih senang untuk supaya operator mengangkut sampah-sampah kita. Pelaksanaan dasar atau kempen tanpa beg plastik menurut Menteri Besar hanya membuka peluang kepada pihak lain membuat keuntungan. Rancangan yang diatur kerajaan negeri pastinya menerima reaksi positif rakyat. Ada kerajaan agar dapat memberi tambahan peruntukan lebih prihatin terhadap rakyat, terhadap kami guru-guru tadika swasta ni. Harapan saya pada 2017 ni, saya berharap agar lebih banyaklah perkara positif dan sinar, dan lebih banyak sinar lah pada tahun 2017 dari segi sudut segala aspek kehidupan peribadi, personal life, sosial, ekonomi, politik dan segala aspek lah dalam kehidupan. Suka dalam bawah pentadbiran Yang Berhormat, sepanjang saya berada di Negeri Sembilan ini, alhamdulillah dengan sokongan rakyat terhadap beliau sebagai pemimpin di Negeri Sembilan, akan menjadi satu rakyat happy dengan pentadbiran dia. Sebagai rakyat Negeri Sembilan, saya amat berbesar hati menjadi salah seorang di bawah kepimpinan Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya menyokong 100% pentadbiran beliau. Beliau sangat memandang permasalahan rakyat. Dia selalu turun padang. Saya rasa berbangga dengan beliau. Saya berharapkan agar Datuk MB akan meneruskan lagi pentadbiran untuk yang akan datang ni. Pada pandangan saya lah ya, kerajaan bukan saja perlu menitik beratkan pada kemahiran asas 3M bagi pelajar, iaitu membaca, menulis dan mengera, tetapi juga perlu dibekalkan pelajar ni kepada kemahiran hidup, disebabkan pasaran kerja kita sekarang ni memang memerlukan pelajar kita bersedia untuk menghadapi keboleh pasaran pekerjaan. Jadi bidang-bidang yang perlu juga diberi perhatian seperti pendidikan teknik dan vokasional, dan juga kemahiran-kemahiran hidup yang lain lah. Sekurang-kurangnya 55.6% hektar tanah akan dibangunkan kelak dan majoritinya berada dalam daerah Seremban dan Port Dickson, sekaligus menjadikannya satu aset pelaburan yang baik untuk meningkatkan tahap ekonomi Negeri Sembilan. Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 yang memacu hala tuju pembangunan di peringkat negeri dan daerah terus dilaksanakan untuk tahun depan. Negeri Sembilan juga bakal muncul sebagai sebuah negeri maju di zon selatan pantai barat selepas Melaka dan Johor. Laporan Farhana Nabila Zakaria untuk RTM. Selamat menyambut Tahun Baharu.
Setakat ini sahaja laporan langsung dari Negeri Sembilan. Diharapkan pembukaan 2017 akan terus membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali semula bersama Radwin di Angkasa Puri untuk laporan lain Nasional 5. Baik, terima kasih Sofian dari RTM Negeri Sembilan. Dan untuk laporan seterusnya, kita terus saja langsung ke Kota Kinabalu bersama dengan Enisia Dolus untuk laporan dari Negeri Sabah. Silakan Enisia. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ambang Tahun Baru 2017 disambut secara sederhana tetapi meriah di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Percikan bunga api antara menjadi tarikan ramai dalam menandakan berakhirnya tahun 2016. Tinjauan kru berita RTM ke Taman Awam Kota Kinabalu di Tanjung Lipat Likas mendapati ramai pengunjung berkumpul bersama sahabat dan keluarga untuk menantikan detik kedatangan 2017. Ia melibatkan pelbagai peringkat umur dari kanak-kanak hingga dewasa dengan gelagat tersendiri. Golongan remaja paling menonjol dalam menyambut tahun baru dengan mengadakan pertunjukan kereta. Terdapat juga keluarga yang menikmati keindahan suasana pantai dengan membawa bekalan makanan untuk dikongsi bersama. Apapun yang dilakukan, kesemuanya ingin merakamkan kenangan manis di penghujung 2016 untuk dibawa ke lembaran baru 2017. Sementara itu, kedatangan Tahun Baharu 2017 disambut dengan penuh bermakna dan gembira bagi beberapa pasangan ibu bapa yang menyambut kelahiran cahaya mata mereka di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas, Kota Kinabalu. Setakat pukul 3 petang tadi, seramai 22 bayi, iaitu 13 bayi lelaki dan 9 bayi perempuan dilahirkan di hospital berkenaan. Menurut pengarah hospital tersebut, Dr. Tan Bee Hui, 7 bayi lelaki dan 2 bayi perempuan dilahirkan sejak tengah malam hingga awal pagi tadi. Bayi pertama dilahirkan pada pukul 1.45 pagi, iaitu bayi lelaki seberat 2.4 kg. Diikuti 2 lagi bayi lelaki, masing-masing dilahirkan pada pukul 2.05 pagi dan 4.14 pagi dengan berat 2.4 kg dan 2.7 kg. Lebih menarik, kesemua ibu bayi berkenaan berasal dari daerah Ranau. Beberapa ibu bayi tahun baharu yang ditemui RTM tidak menjangkakan kelahiran bayi mereka pada ambang tahun baharu ini. Tidak juga, sebab dia 5 hari bulan 1 bayi itu. Tapi mungkin dia mau keluar awal dari hospital Ranau, diorang cek macam baby sudah berak dalam perut. Telah dia antar pergi sini Likas. Dia 21 hari bulan 1 itu. Tapi dia lahir semalam yang subuh. Tidak jangka lah. Tidak jangka. Karena dia sejalan yang akan operate. Emergency semalam. Tidak dijangkakan. Dia bila 21 bulan 1. Terus ya, sangka-sangka dapat sempurna tahun baru nih. Semoga kelahiran cahaya mata berharga ini akan menceriakan lagi keluarga pasangan terbabit. Program Sunday Family Ride SFR, sebuah program berkonsepkan riadah yang diadakan setiap Ahad minggu pertama setiap bulan sejak lebih setahun lalu, telah membantu usaha menggalakkan budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Kali ini program SFR berlangsung lebih meriah dari kebiasaannya kerana secara kebetulan ia diadakan pada sambutan Tahun Baru. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Jainab Haji Ahmad Aid berkata, program kayuhan ini memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk beriadah. Bagi permulaan 2017, program SFR turut dimeriahkan dengan aktiviti membersihkan pantai bagi menyemat semangat menjaga kebersihan dalam kalangan masyarakat. Saya harap orang ramai akan bukan sejak bermula di sini jaga kebersihan, pulang rumah jaga kebersihan, di sekolah jaga kebersihan, di jalan raya jaga kebersihan. Bantulah kita supaya kita sihat, kita tidak kena Aedes, tidak kena Zika dan orang datang pelancong.
Beliau ditemui media dalam program Family Ride anjuran Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah di Taman Teluk Awam Likas, Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya berbasikal beramai-ramai, pertandingan memasak dan senam robik. Dalam perkembangan berkaitan, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai memberitahu projek trek jogging dan laluan berbasikal fasa ketiga melibatkan laluan bermula dari kawasan bakau Yayasan Sabah hingga Universiti Malaysia Sabah UMS di Likas akan mula dilaksanakan tahun ini. Menurut Datuk Yeo, laluan berkenaan melibatkan jarak sejauh 10 km. Katanya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK juga sedang berbincang dengan Jabatan Kerja Raya JKR untuk membuat laluan berbasikal di Jalan Bukit Kokol Menggatal. Ini akan meningkatkan kita punya kesedaran mengenai mengurangkan sesakan jalan raya dan menggalakkan orang menggunakan basikal sebagai cara pengangkutan dan juga kesihatan. Datuk Yeo menyatakan demikian ketika ditemui media dalam program Sunday Family Ride di Taman Teluk Awam Likas, Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Terdahulu beliau memaklumkan fasa 1 projek berkenaan melibatkan laluan daripada Pelabuhan Kota Kinabalu hingga ke Yayasan Sabah dan fasa 2 dari Wisma Perkeso Tanjung Aru hingga ke Imago Kota Kinabalu telah dibuka kepada orang awam. Projek tersebut membantu menjayakan misi menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya peranginan semula jadi dengan pembangunan mampan, mesra dan sejahtera menjelang 2020. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nisia Daulus untuk laporan dari RTM Kota Kinabalu. Dakwaan sekumpulan remaja bahawa Majlis Bandaraya Ipoh MBI meluluskan permohonan mereka untuk memanjat papan tanda di Jalan Kuala Kangsar merupakan satu penipuan. Laporan penuh dan juga perkembangan lain di Perak terus saja bersama dengan Muhammad Nasrik Muhammad Neshara di Ipoh. Silakan Nasrik. Terima kasih Radwin di Angkasa Puri. Berhubung isu itu, Datuk Bandar Ipoh Datuk Zamriman menegaskan MBI tidak pernah menerima sebarang permohonan untuk memanjat papan tanda Ipoh daripada mana-mana pihak. Tindakan kumpulan remaja berkenaan merupakan satu bentuk pencerobohan dan vandalisme. Malah, MBI juga telah membuat laporan polis berhubung perkara itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh 12.45 malam tadi. Sebenarnya itu merupakan satu penipuan yang dibuat oleh mereka. Saya sehingga sekarang, saya dah semak dengan semua ketua jabatan, tidak ada satu kelulusan pun yang diberi, termasuklah kelulusan daripada pihak saya sendiri. Ini merupakan satu penipuan yang dibuat oleh kumpulan berkenaan. Beliau berkata demikian pada sambutan ambang Tahun Baharu dan Majlis Pelancaran Tahun Melawat Perak 2017 di Ipoh. Gambar memanjat itu menjadi tular sejak 4 hari lalu. Di laman sosial, menunjukkan sekumpulan remaja lelaki serta perempuan memanjat papan tanda Ipoh pada ketinggian lebih 20 meter. Selain itu, kumpulan remaja berkenaan juga merakamkan aksi baring dalam buaian yang dipasang pada kerangka tiang papan tanda tersebut. 9 Januari ini bakal menjadi detik bersejarah buat Perak apabila daerah Bagan Datuk diisytiharkan daerah ke-12 di negeri ini. Pengisytiharaan daerah baru itu bakal disempurnakan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pegawai Daerah Bagan Datuk, Datuk Hamzah Hussein memaklumkan majlis bakal berlangsung di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk dijangka dihadiri lebih 10,000 rakyat tempatan. Majlis bersejarah ini akan dihadiri juga oleh Yang Amat Kepala Perdana Menteri selaku Ahli Parlimen Bagan Datuk, Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri serta beberapa orang kenamaan lain. Dianggarkan kehadiran tetamu atau jemputan adalah seramai 10,000 lebih. Sempena pengisytiharaan itu juga, ejaan bagi Bagan Datuk akan ditukarkan kepada nama baharu iaitu Bagan Datuk dan gelaran tersebut mula diguna semasa perasmian daerah itu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media mengenai persiapan acara itu di Bagan Datuk. Julai tahun lalu, Perdana Menteri mengumumkan Bagan Datuk bakal dinaik taraf sebagai daerah penuh
melalui satu warta kerajaan hasil persetujuan bersama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Persatuan Penyayang Ipoh masih belum membuat sebarang keputusan berhubung rumah kebajikannya di Taman Lim. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Rosmahwati Ishak memaklumkan pihaknya masih menunggu keputusan Persatuan serta penasihat Undang-Undang JKM dan Ibu Pejabat JKM berhubung perkara itu. Sebelum ini, Exco Kerajaan Negeri Datuk Rosnah Kasim juga pernah memberi pandangan agar pemilik rumah kebajikan itu mencari premis lain, namun terpulang kepada pusat jagaan itu. Kerana kita di peringkat kita, selagi mana-mana pusat jagaan yang beroperasi dan yang mengemukakan dokumen yang lengkap untuk tujuan pendaftaran di bawah Akta Persajaan, kita tidak ada masalah. Beliau sebelum itu hadir pada majlis dialog bersama-sama anggota Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Perak di Ipoh. Berhubung dakwaan 12 kanak-kanak didera di premis itu, beliau berkata pihaknya telah menghantar kaunselor sejurus menerima aduan itu. Setakat ini sahaja laporan langsung dari Perak, kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Nasrik. Semasa tahun melawat Perak 2017, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Multimedia dan Komunikasi Negeri Perak, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi, yakin kehadiran kumpulan pelancong antarabangsa bulan ini memberi momentum baik kepada pertambahan kehadiran pelancong ke negeri itu tahun ini. Untuk minggu pertama pada bulan ini sebagai permulaan kita akan menerima beberapa kumpulan daripada pelancong-pelancong antarabangsa. Di antaranya adalah daripada kapal krus Seabourn Sojourn, di mana 300 penumpang antarabangsa akan bersama-sama kita yang akan singgah di Lumut dan akan dibawa ke serata negeri Perak, termasuklah di Ipoh, Kuala Tempurung, Kuala Sepetang dan juga Lumut. Datuk Noli berkata demikian selepas menyertai sambutan Tahun Melawat Perak 2017 di Stesen Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS di Ipoh, Perak. Sementara itu, untuk tahun lepas, jumlah kedatangan pelancong ke Perak yang menggunakan perkhidmatan penerbangan mencatatkan peningkatan lebih 10% kepada 242,624 orang berbanding 222,606 tahun sebelumnya. Daripada angka itu, 194,471 adalah pelancong antarabangsa, manakala selebihnya pelancong domestik. Melihat prestasi itu, beliau yakin sasaran 500,000 pelancong antarabangsa dapat dicapai tahun ini disokong dengan penganjuran Tahun Melawat Perak 2017. Melaka mencatat jumlah pelaburan domestik dan antarabangsa melebihi RM5 bilion tahun lalu. Angka itu paling tinggi pernah diperoleh negeri itu dan dijangka terus meningkat dengan lebih ramai pelabur memilih negeri itu sebagai destinasi pelaburan tahun ini. Ketua Menterinya, Datuk Seri Idris Harun menjelaskan pencapaian adalah hasil inisiatif kerajaan negeri ke arah memacu Melaka sebagai negeri lebih berdaya saing. Saya telah mendapat beberapa recommendation daripada pihak pelabur dan juga mereka yang datang ke Melaka mengatakan mereka cukup minat dengan Melaka dan akan pasti untuk menjadikan Melaka sebagai destinasi pelaburan mereka. Yang lebih penting adalah bagaimana orang-orang Melaka untuk menerima pelabur-pelabur ini sebagai mereka yang boleh membantu kita sebagai rakan untuk menjadikan Melaka ini negeri yang maju dan benar-benar progresif. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan persekolahan di Kampung Klebang Kecil, Melaka. Penjenamaan semula jalan terus di Pusat Bandaraya Johor Bahru kepada Persiaran Muafakat Bangsa Johor melambangkan identiti khazanah warisan budaya dan bangsa Johor yang pelbagai. Keunikannya mewujudkan pelbagai rumah ibadat dalam satu kawasan. 5 pusat ibadat itu adalah Masjid India Dato' Ahmad Awang yang wujud seawal tahun 50-an, Kuil Sri Raja Mariaman berusia hampir 150 tahun,
Sikh Gudrawa Sahib yang berusia 100 tahun, tokong lama kaum Cina berusia hampir 146 tahun serta gereja The Vicar of Immaculate Conception. Saya haraplah semua pihak termasuklah agensi kerajaan dan kita akan menerusi Majlis Pebanaraya Johor Bahru dengan kerjasama strategi Tourism Johor, Yayasan Warisan Johor serta Think City melakukan keberkesanan dan kerja-kerja penyelidikan bersama komuniti setempat bagi projek ini menerusi sumbangan kepada semua pihak dan akhirnya kita capai objektifnya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Budaya dan Warisan serta pelancaran persiaran Muafakat Bangsa Johor di Johor Bahru. Persiaran Muafakat Bangsa Johor bukan sahaja menjadi identiti Johor, malah teladan kepada pelbagai pihak, terutamanya dalam aspek permufakatan sebagai kaum di negeri ini. Kewujudan 5 rumah ibadat dalam satu kawasan sama membuktikan beberapa perkara penting dalam nilai kehidupan seperti kekuatan toleransi agama dan budaya, kecintaan terhadap warisan dalam dan mengejar arus permodenan dan semangat nasionalisme yang sama. Hadir sama pada majlis ini, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, Rahman Nin dan Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar, IRDA, Datuk Ismail Ibrahim. Walaupun baharu memasuki tahun 2017, Johor menyasarkan untuk mencapai pelaksanaan Sistem Pendidikan Abad ke-21 PAK-21 sepenuhnya tahun depan. Sistem berkenaan tidak hanya menjurus kepada peperiksaan sahaja, malah diseimbangkan dengan kemahiran berasas tinggi bagi melahirkan pelajar yang lebih produktif. Sistem yang dimulakan sejak 2014 memberi penekanan kepada komunikasi, pemikiran kritikal, kolaborasi serta kreativiti atau dikenali sebagai 4C. Untuk itu, sekolah menggunakan pelbagai kaedah seperti aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi memberi pendedahan kepentingan transformasi pendidikan itu terhadap pelajar. Ini cabaran kamilah kerana kita melihat di sini benda nak beralih daripada tradisional, daripada pengajaran berpusatkan kepada guru, kita nak pusatkan kepada murid. Jadi kita dah lama dekat sekolah mengamalkan perbesaran berorientasi pengajaran berorientasikan kebiasaan. Jadi sekarang kita nak ubah minda. Ketika ini, kebanyakan ibu bapa masih tidak berpuas hati dengan PAK-21 berikutan keputusan peperiksaan diperoleh anak mereka, terutamanya ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan PT3 menurun. Namun persepsi itu perlu diubah kerana prestasi murid bukan hanya dilihat berdasarkan keputusan peperiksaan yang bagus, tetapi turut dinilai daripada segi kemahiran. Sebanyak 110 sekolah dijadikan model untuk PAK-21 di Johor, melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah di setiap daerah. Di Terengganu, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman pula menyatakan komitmen kerajaan negeri dalam menyalurkan bantuan bagi memastikan pencapaian dalam semua mata pelajaran terus meningkat. Sasaran itu untuk memperkasakan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik. Beliau yang juga adun seberang takhir turut mengumumkan bantuan pada semua sekolah rendah dalam kawasan berkenaan bagi tujuan tersebut. Sebagai wakil rakyat dalam Dun Semantaki ini saya akan bantulah. Jadi sebagai permulaan untuk memberi kekuatan dalam bahasa Inggeris kepada Dun Semantaki, saya telah bersetuju meluluskan peruntukan sebanyak 10,000 bagi sekolah dalam Dun Semantaki, sekolah rendah di Dun Semantaki untuk memperkasakan mata pelajaran bahasa Inggeris ini. Sebelum itu, Datuk Seri Ahmad Razif melawat Sekolah Kebangsaan Seberang Takhir Kuala Nerus. Hadir sama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Syafruddin Ali Husin. Di Kedah, 30,275 murid mendaftar tahun 1 melibatkan 548 sekolah. Pendaftaran sesi persekolahan tersebut berjalan lancar. Rata-rata ibu bapa yang ditemui di Sekolah Kebangsaan Mergong Alustar mengakui teruja dan tidak sabar untuk melihat anak masing-masing memulakan sesi persekolahan pada hari pertama.
Kebanyakan anak mereka difahamkan telah didedahkan dengan persekitaran sekolah ketika berada di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika sebelum ini. Jadi buat masa kan terkawal lagi lah. Jadi hari ni macam cuma nak tengok suasana sekolah macam tu, tapi buat masa sekarang semua okey lah. So far dia okey lah sebab dia memang dah biasa sekolah. Memang dia seronok lah nak sekolah. Pagi-pagi dia bangun awal lah. Excited. Dia okey. Dia okey lah. Masuk kelas memang daripada tadika dia okey. Masuk kelas dia tak ada nangis. Kelihatan kegembiraan pada riak wajah murid-murid tahun 1 ini yang bertemu rakan sebaya dan dapat belajar bersama-sama rakan baharu meski pada hari pertama persekolahan. Seronok tak sekolah hari ini? Seronok. Dapat seronok jumpa kawan-kawan? Ramai tak kawan-kawan? Ramai. Adik color. Color apa? Color buku. Cikgu mengajar best seronok tak? Seronok. Hari ni apa yang seronok jumpa kawan tak? Ramai tak? Ramai. Oh, bangun awal tak pagi tadi? Bangun. Dengan ibu suruh bangun? Mama? Abah. Abah hantar mai sekolah? 23 bayi tahun baharu dilahirkan di 7 hospital kerajaan di Kedah dalam tempoh 7 jam sejak tengah malam tadi. Daripada angka itu, 13 daripadanya merupakan bayi lelaki manakala 10 lagi bayi perempuan. Pengarah Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Nurhizan Ismail berkata, kelahiran bayi pertama pada 12:01 pagi seberat 2.59 kg di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Diikuti 3 lagi bayi lain dilahirkan di hospital sama. Di Hospital Sultan Bahia, HSB Alusta, seramai 10 bayi dilahirkan. Hospital Kulim, Langkawi, Kuala Nerang dan Baling pula masing-masing mencatat 2 kelahiran dan Hospital Jitra 1 bayi tahun baharu dilahirkan. Dalam pada itu, isteri Menteri Besar Datin Seri Hizam Awang Ahmad bersama Exco Kerajaan Negeri, Datuk Suraya Yaakob dan Pergerakan Wanita UMNO Negeri melawat dan menghulur sumbangan kepada bayi yang dilahirkan di HSB. Baik saudara, bagi mengetahui laporan cuaca seluruh negara, terus saja bersama dengan Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Teruskan Wan. Baik, terima kasih rakan penyampai dan Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, informasi cuaca terkini dimulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Yang mana dapat diperhatikan pada ketinggian angin masih lagi didominasi daripada arah timur laut, merentasi semenanjung Malaysia dan juga negeri Sabah dan Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana. Walau bagaimanapun, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang seteluk bergelora kategori kedua di kawasan perairan Kondo dan juga Reef North, yang mana angin bertiup dengan agak kencang 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Manakala amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan di kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Kuching, Reef South, Nelayan dan juga Palawan, termasuk kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur dan juga Sarawak, yang mana angin bertiup dengan kelajuan 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Selain daripada itu, kawasan pantai di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur adalah terdedah kepada kejadian kenaikan paras air laut sehingga 2 Januari 2017. Keadaan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil serta sukan dan navigasi laut. Seterusnya kita beralih ke paparan gemeradak untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci. Baik, dapat diperhatikan pada ketika ini hujan berserta ribut petir sedang berlaku di negeri Johor, manakala hujan di beberapa tempat sedang berlaku di bahagian utara dan juga pantai timur. Manakala di negeri-negeri lain sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Keadaan hujan berserta ribut petir di negeri Johor ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Manakala hujan di bahagian utara dan pantai timur boleh berlarutan sehingga ke malam. Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah dapat diperhatikan pada ketika ini hujan di beberapa tempat sedang berlaku pada ketika ini dan boleh dikatakan hampir di kesemua bahagian. Manakala di negeri Sarawak pula hujan di 1-2 tempat sedang berlaku dan keadaan ini dijangkakan
akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Keadaan hujan di negeri Sabah boleh berlarutan sehingga ke malam. Bagi memudahkan segala urusan dan perjalanan para penonton keesokan hari, kami bawakan anda tinjauan cuaca bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian dari Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum. Baik saudara, laporan cuaca itu tadi menutup tirai N5 untuk edisi 1 Januari 2017 dan kami juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baharu 2017. Dengan itu saya Redha Romain, salam hormat dan jumpa lagi.